أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di akhir bulan Syaban, di ambang bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita semua dan menerima doa kita semua. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang mulia. Sebagaimana kita tiru para salafus salih, orang-orang yang baik yang mendahului kita sekalian, mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak berbulan-bulan sebelum daripada tibanya bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyampaikan umur mereka ke bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan baki beberapa jam sahaja lagi ini, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan umur kita dalam kebaikan dan kita dapat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Insya-Allah kita rebutlah peluang ini dengan sebanyak-banyaknya. Kawan-kawan dikasihi sekalian, hari ini siri yang ketiga berbicara berkenaan dengan syafaat pada hari kiamat. Pada siri yang pertama kita baca syafaat yang pertama, iaitu asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang besar itu untuk memulakan perbicaraan. Kemudian kita pindah syafaat yang kedua, iaitu syafaat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siri yang kedua kita baca syafaat yang ketiga, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman pada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang tidak ada hisab dan tidak ada balasan daripada Allah. Tidak ada hisab, yang dimasuk syurga tanpa hisab. Dan yang keempatnya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman tapi melakukan dosa-dosa sehingga mereka ini masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada syafaat yang kelima pada hari ini. Syafaat yang kelima iaitu syafaat yang khusus daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menghargai jasa baik pamannya, bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Syafaat khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bapa saudaranya Abu Talib, tidak untuk yang lain. Jadi Abu Talib walaupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dikurniakan Allah Subhanahu wa taala syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kufur pada Allah, tapi jasa Abu Talib kepada Islam ini adalah terlalu besar. Lepas tu ulama kata dikecualikan kepada Abu Talib. Maka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah pada mengeluarkan ia daripada api neraka, tetapi pada meringankan azab yang dialami oleh Abu Talib daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi azab Abu Talib ini ialah dia punya dahdahin minan nar. Kalimah dahdahin, dahdah artinya kalau kaki kita ada tapak kaki, tanda tapak kaki di bahagian tepi.
Demikianlah Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya azab neraka itu hanya di tapak kaki dia. Inilah azab ahli neraka yang paling ringan sekali, tapi dia tidak keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada huraian yang panjang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dalam satu hadisnya menyebut, Nabi kita bersabda tentang bapa saudaranya Abu Talib, innahu wajadahu fi ghamaratin nar fashafa'alah hatta sara fi dahdahin minan nar. Dia dapati bahawa Abu Talib itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, maka disyafaatkannya lah akan Abu Talib sehingga hanya tapak kaki Abu Talib merasai siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya kita ni sahabat sekalian menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disyafaatkan untuk bapa saudaranya Abu Talib sahaja pada meringankan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, bukannya pada mengurangkan azab neraka Allah, bukannya pada mengeluarkan Abu Talib daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh sangat pada mendakwah bapa saudaranya ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat Abu Talib berada dalam keadaan ihtidar, yakni dia nak mati dah, memandang nak mati, maka di saat itu pun Nabi kata, la ilaha illallah, ucaplah wahai bapa saudaraku kalimah la ilaha illallah, ucaplah wahai bapa saudaraku kalimah la ilaha illallah. Wa Abu Talibun ya'ba, Abu Talib sendiri tidak mahu mengucap dua kalimah syahadah. Wa yaqulu innahu ala millati Abdul Muttalib, dan dia kata aku kekal di atas cara hidup ayahku Abdul Muttalib. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada bapa saudara dia Abu Talib ini pada meringankan azabnya kerana perjuangannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga Nabi dalam perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh kurniakan hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Allah kata, wahai Muhammad, bukanlah ke atasmu untuk hidayahkan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan siapa sahaja yang Allah taala kehendaki daripada kalangan manusia. Dalam hadis yang lain Nabi kata, ahwanun nasi azaban yaumal qiyamati Abu Talibin fa innahu fi dahdahin minan nari yaghli minhu dimaghuhu. Api azab neraka yang paling ringan ialah pada Abu Talib. Dia punya api neraka di tapak kakinya, yaghli minhu dimaghuhu, yang memberi kesannya ialah otak dia ni mendidih. Dia punya kesan api neraka walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi otak dia mendidih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli an-nari azaban yawmal qiyamati man yakunu lahu na'lani minan nari yaghli minhuma dimaghu fahuwa yara annahu ashaddu an-nasi azaban wa huwa ahwanuhum azaban. Sesungguhnya orang yang paling ringan sekali azab neraka pada hari kiamat ialah seorang manusia yang dua tapak kakinya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ada api neraka di kaki dia yang menyebabkan mendidihnya otak dia. Ahli-ahli orang ramai melihat betapa siksanya orang ini. Sedangkan
sedangkan dialah ahli neraka yang paling ringan sekali azabnya. Orang lain tengok inilah azab yang paling berat, tapi bagi Allah itulah azab yang paling ringan. Jadi kawan-kawan, belajar daripada sini kita faham bahawa ahli neraka yang paling ringan sekali azabnya ialah orang Abu Talib yang tapak kakinya diazab tapi kesannya otak dia mendidih. Itulah yang paling ringan azabnya. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam, pada riwayat yang lain Nabi kita bersabda, ahwalu ahli nari Abu Talibin wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimagh. Yang paling ringan sekali bagi api neraka itu adalah azab kepada Abu Talib, di mana azab Abu Talib ini menyebabkan dia punya otak dia mendidih. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala afiatkan kita daripada azab api neraka ini dan teguhkan kita di atas agama Islam ini sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang keenam. Syafaat yang keenam ialah syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk neraka dengan sebab maksiat yang dia lakukan, dengan sebab kekurangan pada amalannya, iaitu Allah menyelamatkan ia daripada api neraka. Dia tidak jadi masuk neraka tapi masuk syurga dengan syafaat. Ini lain daripada syafaat orang mukmin yang telah masuk neraka dan dikeluarkan daripada api neraka. Syafaat ini, kata ulama, bukannya khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi juga untuk nabi-nabi yang lain, untuk para siddiqin, orang-orang yang salihin, para malaikat dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah memberi syafaat kepada orang yang masuk neraka, kepada orang yang berhak masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka dengan berkat syafaat mereka. Ini syafaat yang keenam. Syafaat yang ketujuh ialah syafaat untuk beberapa orang daripada kalangan ahli iman, orang Islam, orang beriman pada Allah yang sudah masuk syurga. Dalam syurga pun kawan-kawan, dia masih lagi memperolehi syafaat. Syafaat macam mana? Syafaat orang ni dia patut dia masuk syurga, tapi dia punya syafaat dia untuk mengangkat darjat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi kepada Allah untuk Abu Salamah radhiyallahu taala anhu selepas daripada matinya Abu Salamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrih wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim. Nabi kita berdoa, Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah untuk Abu Salamah, angkatkanlah darjatnya di syurga di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Gantikanlah, peliharakanlah ya Allah akan anak-anaknya, akan ahli keluarganya sepanjang hidup mereka selepas kematian Abu Salamah. Ampunilah kami dan ampunilah ia, wahai Allah, lapangkanlah ia dalam kuburannya dan terangkanlah ia ya Allah di dalam kuburannya. Artinya di sini Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkatkan syurga Allah, diangkatkan darjat Abu Salamah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Kemudian syafaat yang ke-8. Syafaat yang ke-8 ialah syafaat bagi orang yang sabar di atas
kesulitan hidup di kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, di kota Masjid Nabi, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepenatan berada di bumi Al-Madinah. Dia diami kota Madinah, tidak tinggal di kota Madinah itu. Duduk situ sama, susah payah pun duduklah ia di kota Madinah. Maka Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru ala la'awa'il Madinah wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati au syahidan. Nabi kita bersabda, Nabi kita kata, la yasbiru ala la'wa'il Madinah. Tidak ada orang yang sabar di atas kesulitan hidup di Madinah, ya, di kalangan umatku, kecuali aku memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Ini khusus untuk orang yang tinggal di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan syafaat yang akhir sekali adalah syafaat yang ke-9. Syafaat yang ke-9, syafaat bagi orang yang mati di kota Madinah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ay yamuta bil madinati falyamut fa inni ashfa'u liman yamuta fiha nabiha liman yamutu biha. Man istata'a, siapa dia yang berkuasa, ay yamuta bil madinah, bahawa dia mati di kota Al-Madinah, falyamut, maka matilah di sana, kerana aku memberi syafaat kepada mana-mana orang yang meninggal di kota Madinah. Maka kawan-kawan, gembiralah bagi orang yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendiami kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, dan bergembiralah juga bagi orang-orang yang meninggal di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini 9 jenis syafaat. Siri kuliah saya hari ini, kuliah saya kemarin dan sehari sebelum, pagi dulu, bicara berkenaan dengan bab syafaat dalam 3 siri. 2 yang hari pertama saya sebut 2 jenis syafaat dengan huraiannya. Hari yang kedua saya sebut 2 jenis syafaat dengan huraiannya. Hari ini saya sebut ada 5 jenis syafaat, dan cukuplah ada 9 jenis syafaat. Dan bolehlah tuan-tuan sekalian ulang kaji, mendengar kembali kuliah saya berkenaan dengan syafaat. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi alaihi wassalatu wassalam, maka ada lagi orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Siapa? Ni kawan-kawan, kita kena rebut juga peluang ini. Selain kita berdoa kepada Allah untuk dapat syafaat, kita minta dengan Allah agar kita terpilih di kalangan umat Nabi Muhammad ini untuk mendapat mana-mana syafaat yang menggembirakan kita. Di sana ada lagi yang lain memberi syafaat kepada kita semua. Siapakah mereka? Mereka ini pertama sekali adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang beriman. Para malaikat, tuan-tuan semua tahu bahawa malaikat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang tinggi dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalihuna, dan mereka orang-orang yang saleh di kalangan orang-orang yang beriman juga diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u an-nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minuna fayaqulu al-jabbar baqiyat syafa'ati fayaqbidu qabdatan minan nari fayakhriju aqwaman qadim tuhishu fayulqawna fi nahri bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul hayah fayambutuna fi hafatayhi kama tambutul habbatu fi hamilis sayli qad ra'aytumuha ila janibis sakhrah wa ila janibis syajarah
sampai kepada akhir hadis. Nabi kata, maka baki lagi syafaat, ialah syafaat dari para nabi alaihi mussalatu wassalam, dari para malaikat, dan juga dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, baqiyat syafaati, yang kekal lagi, baki lagi syafaat daripadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala fayaqbidu qabdatan minan nar. Qabada ni kalau kita genggam, maka Tuhan genggam, Tuhan ambil daripada api neraka ini orang-orang yang sudah pun terbakar. Lalu mereka, bila Tuhan ambil ni tuan-tuan semua, lalu mereka dicampakkan dalam sungai di pinggiran syurga itu, dan dalam air yang dikatakan air itu namanya ma'ul hayah, ya, ma'ul hayah, air kehidupan. Bila kena air kehidupan ini, maka mereka ini tumbuh kembali, ya, tumbuh kembali segala daging-daging mereka seperti mana tumbuhnya biji-bijian di tepi batu yang basah dan sebagainya. Maka dikatakan kepada mereka ini, kawan-kawan sekalian, bila terkena cahaya, maka ada bentuknya sekian, warnanya sekian, begitulah, sehingga mereka ni jadi seperti permata, dan dijadi comelnya dia, dan dijadikan di leher mereka ini adalah pakai perhiasan dia comel-comel. Lalu mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ahlul jannah, maka dikatakan berkatalah ahli syurga. Ahli syurga kata, haula'i utaqaur rahman, mereka ini adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Allah Ta'ala memasukkan mereka, adkhalahumullahul jannah, Allah memasukkan mereka itu bighairi amalin amilu, dengan tidak ada apa-apa amalan yang mereka buat, wala khairin qaddamu, ni dia tidak buat apa-apa kebajikan sewaktu mereka hidup di atas dunia. Tetapi Allah Ta'ala kata pada mereka, masuklah syurga oleh kamu sekalian. Ni orang tak ada amalan apa ni tuan-tuan, atau iman pada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang tidak buat amalan, dia masuk neraka lama, Tuhan ambil dia, Tuhan buat tubik daripada api neraka, Tuhan celup dalam air kehidupan, sehingga mereka ni terbentuk balik tubuh dia dengan perhiasan yang comel-comel. Maka Tuhan kata kepada mereka ini, masuklah kamu dalam syurga itu, dan kamu dapat apa yang kamu lihat. Hak mana kamu lihat, kamu tengok daripada nikmat-nikmat syurga itu, maka semuanya kamu perolehi. Ini syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kemudian ada lagi syafaat daripada para malaikat, syafaat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, syafaat dari orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Kemudian apa dia ni, syafaat daripada Allah Ta'ala akhir sekali. Kemudian sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, di antara orang yang beri syafaat juga adalah para syuhada. Para syuhada artinya orang yang mati syahid. Syuhada, mereka ni sahabat sekalian, telah mengorbankan ruh mereka, nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kerana itu mereka telah mengangkat sinar tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad di jalan Allah, berperang fi sabilillah, berpisah daripada ahli keluarga mereka, berpisah daripada kampung halaman mereka, berpisah daripada orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Mereka meninggalkan negara mereka, meninggalkan negeri mereka, merantau begitu jauh semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas perjuangan mereka ini, mereka mati sebagai para syuhada, orang yang mati syahid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yashfa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi, rawahu Abu Dawud, hadisun sahih. Orang yang mati syahid ini boleh memberi
boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada kalangan ahli keluarganya. Ahli keluarga ni mati syahid, dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang di kalangan ahli keluarga dia sendiri. Bayangkanlah kawan-kawan sekalian, ada seorang sahabiah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap saya namanya Khansa radhiyallahu taala anha. Khansa radhiyallahu taala anha ada 3 orang anaknya yang mati syahid. Anak Khansa ini ketiga-tiganya mati syahid. Kalaulah anak Khansa ketiga-tiganya mati syahid, kalau mati seorang boleh syafaat 70 orang. Kalaulah dia mati 3 orang anak, untuk syafaat dia seorang tidaklah susah. Dia ada kuota sebanyak 210 orang yang dia boleh bagi syafaat. Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada mereka mati syahid. Sebab itulah kita kena berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitni illa syahidan. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah kau matikan aku ini kecuali aku mati sebagai orang yang mati syahid, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian kawan-kawan sekalian, syafaat daripada orang-orang yang salih, rijalun salihun. Ya, kita boleh berdoa kepada Allah supaya kita mati syahid, ataupun di kalangan keluarga kita ni ada yang mati syahid. Kemudian sahabatku sekalian, rijalun salihun, orang-orang yang salih, orang-orang yang baik-baik, iaitu orang yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salih ini, orang yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengasihi mereka. Yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah Ta'ala dekat dengan mereka. Yang minta tolong dengan Allah, maka Allah Ta'ala tolong mereka. Jadi orang yang baik-baik macam ni, kedudukan mereka, darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kepada mereka untuk memberi syafaat. Seperti mana dalam satu hadis dari seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, yadkhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min bani tamimin. Qila ya Rasulullah siwaka? Qala siwaya. Qala ar-rawi falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu man hadha? Qalu hadha ibnu abi al-jad'a. Qala hadha ibnu abi al-jad'a. Nabi kata, masuk syurga dengan syafaat seorang laki-laki, kebanyakan daripada Bani Tamim. Dikatakan, ya Rasulullah, selain daripadamu wahai Rasulullah. Nabi kata, ya, selain daripada aku. Qala rawi, kata perawi hadis, dia kata, apabila Nabi kita bangun, sahabat berkata, qultu man hadha? Siapakah mereka ini? Mereka berkata, hadha ibnu abi al-jad'a. Ada seorang bernama ibnu abi al-jad'a, yakni ibnu abi al-jad'a ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, yang tinggi darjatnya di kalangan sahabat, dan dia kuat beribadah kepada Allah. Dia ni seorang yang amat dekat dengan Allah, seorang yang jujur. Dia boleh bagi syafaat kepada orang yang ramai pada hari akhirat kelak. Maknanya sahabatku sekalian, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur ini boleh memberi syafaat yang banyak pada mereka, kepada kita pada hari akhirat. Jadi kita kena baik dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kita tengok ada orang saleh, kita jumpa dengan mereka, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya, supaya saya ni begini. Kita ziarahi orang yang saleh, kita buat baik orang yang saleh ini, buat baik dengan mereka. Mudah-mudahan kalau kita mati di hari akhirat kelak, kita juga akan dikurniakan oleh Allah pertolongan daripada orang-orang yang saleh ini, sebagaimana Ibnu Abil Jad'a telah beri syafaat kepada orang-orang yang saleh, pada orang-orang awam di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, jangan balah dengan puak-puak tok lebar, dengan puak-puak ustaz, jangan duduk balah
Mudah-mudahan kita mana tahu darjat orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu setinggi mana darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi darjat dia terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita meremehkan dia mungkin sebab dia miskin, mungkin pakaian dia tidak seberapa, status dia pada mata kita tidak seberapa, tapi sebenarnya mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabatku dikasih sekalian, di antara yang boleh bagi syafaat lagi kepada kita pada hari kiamat ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quran memberi syafaat kepada kita semua. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita baca Quran, kita dekat dengan Allah. Dan bagi orang yang baca Al-Quran, kita mendapat dengan setiap huruf itu akan kebajikan. Kebajikan ini dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengangkat darjat si pembaca di alam dunia dan kejayaan si pembaca di hari akhirat kelak. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hadis Imam Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, sebab Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada tuannya. Kalau kita baca Quran, Quran ini bila mari di hari akhirat kelak, dia akan bagi syafaat kepada kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam hadis yang lain Nabi kita menyebut bahawa Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Al-Quran akan mari pada hari kiamat kelak. Fayaqulu ya Rabbi hallihi. Quran berkata, wahai Tuhanku, hiasilah ia, yakni bagi perhiasan kepada orang ini ya Allah. Fayulbasu, maka dipakaikan untuknya itu akan mahkota kebahagiaan, mahkota kemuliaan. Kemudian Quran kata lagi, ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku, tambahlah ia, maka dipakaikan untuknya perhiasan-perhiasan kemuliaan. Summa yaqul ya Rabbi, kemudian kata lagi, ya Rabbi irda anhu, ya Allah redalah akan fulan ibni fulan ini. Fayarda anhu, maka Allah Ta'ala redha kepada dia. Fayaqulu iqra' warqa wa yuzad bikulli ayatin hasanah, bacalah olehmu, tingkatkan darjatmu, dan ditambah bagi setiap kebajikan, setiap ayat yang dia baca itu akan kebajikan-kebajikan. Oleh itu kawan-kawan sekalian, kita kena rajin membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita baca surah Ali Imran. Sebab surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ini kata Rasulullah, dia akan datang pada hari kiamat kelak seperti awan. Mari jumpa kita, meneduhi kita sekalian seperti awan yang meneduhi kita semua, membela kita semua, berhujah bagi pihak kita semua, ada bagi pihak kita semua. Ini di antara pemberi syafaat selain daripada Nabi, orang mati syahid, orang salihin. Antara pemberi syafaat juga ialah kitab suci Al-Quran. InsyaAllah ta'ala saya akan sambung lagi hadis berkenaan dengan syafaat ini pada pagi besok. Masih ada lagi sahabat-sahabat sekalian, maklumat-maklumat yang Nabi kita bagi tahu pada kita semua bahawa yang akan beri pertolongan kepada kita selain daripada saya sebutkan tadi Al-Quran, ada lagi di sebelah belakang ini hadis-hadis yang lain dikumpulkan oleh ulama, pemberi syafaat kepada kita sekalian. Dan kita akan belajar juga apakah dia jalan-jalan yang ada untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Insya-Allah kawan-kawan sekalian, kuliah subuh setiap pagi berjalan seperti biasa di musim PKP ini. Walaupun di bulan Ramadan yang mulia, insya-Allah lepas solat subuh kita ke udara antara 30 minit hingga 40 minit pada jam 6.45 pagi pada setiap hari. Dan insya-Allah kuliah tafsir Al-Quran surah Yasin saya akan sambung. Walaupun malam ni kita ada kuliah tafsir surah Yasin seperti biasa di antara maghrib dengan isya.
Isya kita berhenti sebab kita nak solat tarawih. Dan di bulan Ramadan saya akan tulis dalam Facebook saya, ya, masa mana yang saya akan pilih untuk menyambung kuliah tafsir Al-Quran sehingga tamatnya surah Yasin. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat ikuti juga di Facebook saya dalam sekejap masa lagi, sehari dua ni insyaAllah, bagaimana kita nak hidup di bulan Ramadan yang mulia. Semalam saya telah bagi tazkirah khas, tapi secara ringkas setiap amalan itu saya akan runcitkan kembali amalan di bulan Ramadan ini dalam 10 minit video dan Facebook saya, untuk memudahkan tuan-tuan share kepada sahabat-sahabat yang lain sebagai kempen untuk kita menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ini. Contohlah, saya akan bicarakan 10 minit berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan salatul tarawih dan tahajud, berkenaan dengan apa-apa berkaitan dengan bab-bab puasa. Saya akan buat video-video pendek 10 minit bagi satu saham untuk bahan untuk tuan-tuan sekalian share kepada sahabat-sahabat tuan-tuan sebagai ganti daripada kuliah-kuliah asar, kuliah-kuliah zuhur yang berada, yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan kita bertemu lagi pada malam ini dan pada pagi esok serta hari-hari seterusnya. Selamat bersiap sedia untuk menyambut bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Insya-Allah akan tiba lebih kurang dalam hanya 11 ataupun 12 jam daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah melanjutkan usia saya, sekeluarga dan tuan-tuan sekalian untuk menyambut bulan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghiran wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.